Assalamualaikum dan salam sejahtera. Amerika Syarikat ni gila baseball. Jadi mereka banyak mengguna baseball terminology atau istilah baseball. Satu daripadanya ialah 3 strikes and you are out. 3 kali you miss, you are finished. Di dalam perundangan pun mereka guna sistem yang sama. Apa istilah yang sama? 3 strikes and you are out. So 3 strike tu mahkamah tinggi, mahkamah rayuan dan mahkamah persekutuan. You ada 3 chance, 3 peluang untuk menang. Dan kalau ketiga-tiga tu out, maknanya 3 kali strike you kalah, you are out totally. Tapi Najib Tun Razak ni diberi one bonus selepas dia dah 3 kali kalah tu, 3 strikes. Dia orang masih bagi dia one more bonus shot, tengok boleh ke tidak. Dan that bonus shot hari ni ialah judicial review. Bermaknanya walaupun dah 3-3 tu dah kalah dan dianggap maknanya keputusan mahkamah tu sudah mutamad, is final, but dia masih beri maknanya one more round, one more shot in case Najib boleh convince mahkamah, yakinkan mahkamah melalui judicial review, semakan kehakiman. Dan ramai orang tak tahu, dia orang duk marah saya hari ni. Dia kata, awak kata Najib akan bebas. Rupanya bukan perbicaraan. Memang bukan perbicaraan dari segi trial. Dia hari ni mereka semak, kaji balik, review balik keputusan mahkamah yang lepas. In case adalah cacat ke, kelemahan ke, 1-2 perkara yang boleh dianggap sebagai maybe kesilapan mahkamah ke, atau kesilapan mana-mana pihak lah yang boleh diperbaiki dengan memberi perbicaraan ni. Sekali lagi, redo the whole trial, retrial the whole thing. Tapi jaranglah boleh menang. Memang kalau nak kata 1% dari kes ni boleh menang pun, mungkin not even 1%. Sebab the chances of winning judicial review very slim. Tapi masih orang try lah, walaupun 1% sahaja peluang menang. And 99% kemungkinan akan kalah. So the problem is now, orang banyak duk marah, dia orang tak faham that actually the trials are over. Isu Najib ni is finished. But walaupun you dah 3 strike and you are out, we give you one bonus shot. In case, kalaulah ada benda yang baru you boleh timbulkan, which mahkamah sebelum ni atau perbicaraan sebelum ni tidak mengetahui atau tidak melihat benda tu, ataupun tidak diberitahu yang benda ni wujud. So tak ada, there was nothing new yang boleh dibangkitkan. Hakim Syafi'i Abdullah tidak maknanya berjaya meyakinkan mahkamah that there is a new issue that needs to be discussed in a new trial. That's all. Tapi dia orang ni mungkin tak faham apa dia judicial review ataupun semakan kehakiman, dan dia orang ni duk marah macam kita ni tak beritahu dia orang maklumat. We mentioned yesterday dalam video semalam, kita kata semakan mahkamah judicial review, they need to understand what it means. And semakan mahkamah ni, chances of success is boleh dianggap 1% saja. And ini dah cerita dah. Tapi masih mereka nak cuba. So mahkamah kata, you try lah, tengok manalah tahu nasib you baik ke kan. Anyhow, isu dia is not tentang mahkamah atau sistem perundangan, the judicial system. Lawyer lebih qualified lah nak bincang perkara ni. Saya faham benda tu sebab saya bertahun-tahun saya duduk, kalau tak salah dalam 5 tahun saya keluar masuk mahkamah, duk follow Anwar punya trial. Mula-mula dia punya trial tu salah guna kuasa dan dia dihukum 6 tahun penjara. And then yang kedua is sodomi, dia dihukum 9 tahun penjara.
dua trial tu 15 tahun, and then dia ada yang ketiga ni, sodomi 2, di mana dia juga kalah dan akhirnya diberi pengampunan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad selepas Pakatan menang pilihan raya tahun 2018. All that is history. All that is water under the bridge. So, orang pergi law school 3 tahun. Saya pergi law school ni 10 tahun. Keluar masuk mahkamah. Saya tak buat teori, saya buat praktikal. Tapi saya ambil nota. Dan saya dibantu oleh arwah Christopher Fernando. Semasa tu Christopher Fernando, saya rapat dengan dia malam-malam. Lepas tu selepas perbicaraan, dia telefon saya dekat rumah, beritahu saya apa point-point dan sebagainya. So I had personal tuition dari Christopher Fernando every night of the trial lah. Semasa perbicaraan berjalan, dia telefon saya malam, dia beritahu ini itu. So saya buat laporan, saya report tiap-tiap hari, daily report saya buat tentang perjalanan perbicaraan Anwar, dan saya publish di dalam internet, Free Anwar Campaign FAC website, dan Christopher Fernando baca. Dan dia komen kadang-kadang, oh, you silap sini, you have to change this, change that, wrong terminology. Ada sekali tu saya buat produced by the court. No, it's not produced, adduced kata. Mungkin you tak berapa dengar, you duduk belakang. The proper word is adduced, not produced. So saya baiki, and I learn new words, legal words, terminology dengan bantuan dan didikkan Christopher Fernando. I know I'm not a qualified lawyer, but I'm an experienced enough. Kalau dah 10 tahun keluar masuk mahkamah tiap-tiap hari follow trial, kalau tak faham tu bodoh sangat lah. Takkanlah saya boleh pass kursus dekat Oxford, Cambridge. Yang ini pula saya tak boleh pass. So anyhow, the point is not, I do not want to debate law ataupun apa. I'm talking about the political angle of the whole thing. Sebab dia orang kata ni, Najib ni sama macam Anwar dulu. Najib ni is a victim of political persecution, selective prosecution. So kalau selective prosecution dan political persecution. So let's talk about the political angle. No need to talk about the legal angle. Mahkamah sudah buat keputusan hari ni and it's final. If we are not happy with it, well, that's too bad because you people voted for this government. I also voted. Pilihan raya lepas ni saya mengundi, keluarga saya mengundi sebab sekarang ni overseas Malaysian layak mengundi. And we got 1.6 million Malaysians living overseas. Keluarga saya saja kat 20 kat sini. I got 20 family members living here in the UK. So we are qualified to vote, and we did vote. Last election we voted. So kalau you tak puas hati, blame the people who vote lah. Those who voted for the government. I voted for the opposition. Terus terang beritahu. In fact, I do ingat maybe I want to photograph my vote just to prove. Tapi ialah kalau saya buat tu, takut dia orang disqualify my vote kot. Ada undang-undang dan sebagainya yang akan membatalkan undi saya. So saya terus terang, my vote is secret, but I expose my secret. I voted for opposition. I didn't vote for government, iaitu government yang ada sekarang. Now the point is this, yang saya nak bangkit hari ni, not whether Najib bersalah ke tak bersalah, that's not for me to say. Personally, kalau tu saya berharap Najib keluar. I have my reasons. I wanted Najib to get out today. Yang sebenarnya saya ada sebab why I want Najib to be today to be released. Tapi duka cita dia tidak dibebaskan hari ini. If you want to talk about why I want Najib to be released, itu video lain kita buat. It is another discussion in another video. But the point is, today I want to talk about the political aspect. Now, yang saya nak bangkitkan ini, orang banyak marah, Muhyiddin Yassin dan Ismail Sabri Yaakob. Diorang marah Muhyiddin Yassin dan Ismail Sabri Yaakob kerana Najib duduk di dalam penjara. Ini yang saya tak faham. Why are you angry with Muhyiddin and Ismail Sabri? Why are you blaming Muhyiddin and Ismail Sabri? Sebab apa awak marah Muhyiddin dengan Ismail Sabri Yaakob dan awak salahkan mereka,
oleh kerana Najib duduk dalam mahkamah, duduk dalam penjara. Ini yang saya tak faham. Okey, siapa yang tangkap Najib dan Rosma dan Ahmad Zaid Hamidi dan ramai lagi orang, lebih dari berapa puluh orang ditangkap dan di-charge? Siapa? Muhyiddin ke? Ismail Sabri Yaakob ke? Yang tangkap ialah Kerajaan Pakatan Harapan. Pakatan Harapan telah janji kepada pengundi, sekira mereka menang pilihan raya, sekira Pakatan Harapan berjaya membentuk kerajaan, sekira Pakatan Harapan berjaya menawan Putrajaya, Seri Perdana, maka mereka akan tangkap Najib dan orang-orang sewaktu dengannya. Sorry. My COVID still ada berapa hari lagi kot lah baru nak ni. So the point is, who arrested and who charged Najib? Pakatan Harapan. Bukankah Tommy Thomas yang dilantik oleh DAP sebagai peguam negara yang berusaha sangat nak matikan Najib? It was Tommy Thomas. Tommy Thomas tu dia bersumpah dalam nama berapa ratus Tuhan. In the name of hundreds of gods, I swear, dia akan tangkap Najib, dia akan penjarakan Najib. Bukankah Guan Eng, Menteri Kewangan, yang nak hapuskan riwayat Najib? Wasn't it Mahathir yang marah sangat dengan Najib tentang satu MDB? Sampai nak Mahathir keluar dari UMNO. Mahathir resign from UMNO. Mahathir buka parti baru untuk nak menjatuhkan Najib. Mahathir Perdana Menteri. Lim Guan Eng, Menteri Kewangan. Tommy Thomas, Peguam Negara. Diorang tidak akan tutup mata mereka. They will not close their eyes and die until they can kill Najib. Mahathir rela hidup hingga ke saat Najib dipenjarakan. Dia refuse to die. Berapa kali kena sakit jantung, serang sakit jantung. He make a deal with the devil. He told the devil, hold on, don't take me yet. Saya belum sedia untuk mati. Terlebih dahulu saya nak bunuh Najib. Sebelum, lepas tu awak nak mari ambil saya, ambil lah. But Najib must die first before you take me away. Itu dia punya keazaman. So the point is, who was the one yang tangkap Najib, yang penjarakan Najib sampai hari ni Najib duduk dalam jail? Siapa? Pakatan Harapan dan geng-geng Pakatan Harapan, orang yang sewaktu dengan mereka. Dia orang yang nyayakan Najib. So lepas tu dia kata, oh, Muhyiddin Yassin ni tak bantu Najib. Muhyiddin Yassin ni nyaya Najib. Muhyiddin Yassin ni menzalimi Najib. Muhyiddin Yassin tikam Najib. So kita jatuhkan Muhyiddin Yassin. So dia orang bergerak untuk menjatuhkan Muhyiddin Yassin. Maka Muhyiddin Yassin pun jatuh. After that naik Ismail Sabri Yaakob. Ismail Sabri Yaakob pun tak bantu Najib. Ismail Sabri Yaakob pun tak tolong Najib. Ismail Sabri Yaakob ni tikam Najib dari belakang. Kita kena jatuhkan Ismail Sabri Yaakob. Kerana Ismail Sabri Yaakob tidak bertindak, tidak berusaha untuk melepaskan Najib dari jail. So, dia bertindak menjatuhkan Ismail Sabri Yaakob. Ismail Sabri Yaakob pun jatuh. So, dua orang tumbang. Muhyiddin Yassin, Ismail Sabri Yaakob. Kedua-dua tumbang. Kesalahan mereka tidak membantu Najib, tidak tolong Najib, tidak bebaskan Najib dari penjara. So, akhirnya kerajaan tumbang. Adakan pilihan raya PRU 15. PRU 15 kita tukar kerajaan, tukar Perdana Menteri, tukar sebersebi oleh kerana kita nak Najib bebas dari mahkamah. Puak-puak ni tidak akan membantu Najib. Puak-puak ni tidak akan membebaskan Najib dari penjara. So the point is now, we change the government. We topple the government because the government is not helping Najib. The government is not letting Najib go home. Fine. So mari pilihan raya.
PRU 15 tahun lepas, and kerajaan bertukar, Perdana Menteri bertukar. So sekarang ni benda yang mereka tuduh Muhyiddin Yassin tak buat, Ismail Sabri tak buat, Muhyiddin Yassin tak bantu, Ismail Sabri tak bantu, Muhyiddin Yassin tak bagi Najib keluar dari penjara, Ismail Sabri tak bagi Najib keluar dari penjara. So kita tukar government supaya Najib boleh keluar dari penjara, so that mereka boleh bantu Najib. So what happened now? You sudah ada kerajaan baru. Orang yang zalim ni, Muhyiddin Yassin, Ismail Sabri Yaakob, dua ekor yang zalim, yang tak tolong Najib, yang tak bantu Najib, yang tak bebaskan Najib dari penjara. Kita buang mereka, kita gulingkan mereka, kita ganti mereka dengan kerajaan baru, Perdana Menteri baru, timbalan Perdana Menteri baru. Kita buat deal di antara UMNO dan PKR, deal di antara Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Kita buat satu secret deal. Secret deal ni supaya kita boleh jatuhkan Ismail Sabri Yaakob. Kerajaan Ismail Sabri Yaakob kena digulingkan, kerajaan baru kena ambil alih. Kerajaan baru iaitu Kerajaan Pakatan Harapan yang ambil alih dengan bantuan Barisan Nasional. UMNO Barisan Nasional akan berusaha untuk Pakatan Harapan menang pilihan raya, untuk Anwar Ibrahim ambil alih sebagai Perdana Menteri yang ke-10, PMX. PMX inilah yang akan menyelamatkan Najib. So itu pasal lah UMNO tipu pengundi. Sebab itulah UMNO ni tipu ahli-ahli UMNO. UMNO bohong. UMNO fitnah. UMNO main wayang. UMNO betray the voters and the UMNO members. UMNO mengkhianati pengundi dan ahli UMNO. Kerana kita nak make sure Anwar jadi Perdana Menteri. Sebab apabila Anwar jadi Perdana Menteri, Najib akan dibebaskan. That was the game plan. The game plan was to betray the voters, betray UMNO members untuk membantu Najib. Okay. So sekarang ni awak dah berjaya. Ismail Sabri tumbang, Muhyiddin Yassin tumbang, UMNO tumbang, Barisan tumbang, semua tumbang. Yang naik Pakatan Harapan dan Anwar Ibrahim dengan bantuan UMNO. Dengan komplot UMNO, dengan konspirasi UMNO. Pakatan ambil alih, Anwar jadi Perdana Menteri. Semata-mata supaya hari ini, hari Jumaat 31 Mac, Najib boleh balik rumah. Sebab Najib ni dikhianati oleh Muhyiddin Yassin. Najib ni dikhianati oleh Ismail Sabri Yaakob. Yang akan menolong ialah Anwar Ibrahim. So kita kena jatuhkan Muhyiddin, jatuhkan Ismail Sabri, kita angkat naik Anwar supaya kita boleh selamatkan Najib, Najib boleh balik rumah. So today what happened? Today masih marah Muhyiddin Yassin, today masih marah Ismail Sabri. Muhyiddin dan Ismail Sabri lah yang menyebabkan Anwar duduk dalam penjara. No! Yang menyebabkan Najib duduk dalam penjara ialah Pakatan Harapan. Perdana Menteri masa tu Mahathir. Menteri Kewangan masa tu Lim Guan Eng. Peguam negara masa tu Tommy Thomas. Mereka yang konspirasi nak menyayakan Najib, nak mengkhianati Najib, nak menentukan Najib ni akan dihantar ke penjara. Pakatan Harapan. Sebab tu mereka membawa balik Pakatan Harapan sebagai kerajaan. Supaya Pakatan Harapan yang meletak Najib dalam penjara boleh membebaskan Najib dari penjara. So kita mengkhianati ahli parti, kita mengkhianati pengundi, kita buat secret deal, deal rahsia di antara
Zaid dan Anwar, di antara UMNO dan PKR, di antara Barisan dan Pakatan. Kita buat secret deal semata-mata kerana nak menyelamatkan Najib. Walaupun kita mengkhianati kawan kita, pengundi kita, ahli parti kita, walaupun kita terpaksa bohong dan tipu, tapi semua tu keburukan yang kita buat tu ialah untuk kebaikan Najib. So kita boleh dimaafkan walaupun kita berdosa. Kita bunuh 100 orang, tapi kita bunuh 100 orang untuk menyelamatkan satu orang is okay. We can murder 100 people to save one person. Sebab akhirnya yang penting is yang satu kita selamatkan, bukan yang 100 yang kita bunuh. Itu falsafah, the doctrine of UMNO. So stop lah, menyalahkan Muhyiddin. Sebab tu kita nak suruh Muhyiddin dihantar ke penjara. Janah Wibawa. Lepas ni kita ada Janah Wibawa 2. Kata budak-budak UMNO. Ini baru Janah Wibawa pertama. Kita tangkap Muhyiddin, kita tangkap Wan Saiful, kita tangkaplah beberapa orang Parti Pribumi Bersatu. Lepas ni kita akan tangkap one more round. Round kedua, Janah Wibawa 2.0. Banyak lagi kita akan tangkap. Tengoklah. Okay, carry on. Awak tangkap Muhyiddin, nak tangkap orang ni, tangkap orang tu. Sebab mereka tak bantu Najib. Mereka tak tolong Najib keluar. Even Ismail Sabri pun, dia orang kutuk gila-gila. Sebab Ismail Sabri tak membantu Najib. Tak tolong Najib keluar dari penjara. Okay, now Muhyiddin is no more PM. Ismail Sabri no more PM. Perikatan Nasional, bukan kerajaan dah. Kerajaan is your so-called kerajaan Kerajaan perpaduan. Okey lah. Kerajaan perpaduan ke, kerajaan banduan ke, tak kisahlah apa benda sekalipun. Is your government, is your Prime Minister sekarang. Dan he is supposed to help Najib keluar. Okay? What happened today? Yang masih duduk blame Muhyiddin, masih duduk marah dengan Ismail Sabri Yaakob tu apa hal? Oh, you kata Muhyiddin tak buat apa-apa. Ismail Sabri Yaakob tak buat apa-apa. So you marah dengan Muhyiddin, you marah dengan Ismail Sabri Yaakob oleh kerana mereka tak buat apa-apa untuk membantu Najib. So sekarang ni, you orang yang in charge. Zaid is number 2. Zaid Presiden UMNO. Zaid is Timbalan Perdana Menteri. Pakatan is the government. Joint venture dengan Barisan Nasional. Buatlah yang you kata Muhyiddin tak buat, yang you kata Ismail Sabri tak buat. Buatlah, go and do it. Whatever it is yang you rasa Muhyiddin tak buat atau Ismail Sabri tak buat, go and do what you feel they did not do. And get Najib out of jail. No need lah nak salahkan Perdana Menteri yang dulu. Bila kerajaan awak yang letak Najib dalam jail dan kerajaan awak yang tak bantu Najib keluar dari jail. So stop blaming the previous government when your government put Najib in jail and your government is now in charge. And you can do whatever you said other people did not do. Assalamualaikum. Salam sejahtera.